Okey, tengok soalan kat situ. Siti mula memandu kereta dari Melaka ke Kota Baru pada hari dah. Nah, sampai mana eh? Dah eh? Oh, ada persoalan purata ni. Belum lah, belum. 11 kot yang tadi sampai saya untuk sekolah pukul 8.30 pagi tu dah eh? Tak apalah, semula pada nombor 13 eh. Okey, beza umur Amara dengan kakaknya ialah 26 bulan. Okey, itu kan umur Amara dalam tahun. Jika umur kakaknya adalah 14 tahun. Maksudnya, macam ni kita buat. Amara dengan kakaknya. Maksudnya, kakak, okay, kakak tolakkan dengan umur kakak, tolakkan dengan umur Amara. Oh, pelik namanya. Ada ke nama kawan Amara? Okey, Amara. Beza dia lah 26 bulan. Lepas tu dia bagi umur kakak dia 14 tahun. Umur kakak dia 14 tahun. Tahun. Nampak beza 14 tahun. Yang ni Amara bulan. Amara ni 26. Beza tadi 26 bulan kan dia bagi kan? Tu tak ada tahun. Macam mana kita tukarkan tahun ni kepada bulan? 1 tahun berapa bulan? 12. Bermakna kita kena darabkan dengan 12, betul? Jadi kalau kita nak darab dengan 12, okey, 4 kali 2 apa? 8. 1 kali 2? 2. Okey, 4 kali 1, 4. 1 kali 1, 1. So dapat 1, 6, 8. Okey, dia 1, 6, 8 tolakkan dengan umur Amara. So kita dapat beza dia adalah 26 bulan. So macam mana kita nak cari 26 ni? Kita kena buat 1, 6, 8 tolakkan dengan 26. Sebab kita nak cari beza. So 8 tolak 6 berapa? 2. 6 tolak 2? 4. Okey. So kita tahu umur Amara adalah 142 bulan. Tak boleh lah, tapi dia nak jawapan dalam tahun dan bulan. Macam mana kita nak dapatkan jawapan dalam tahun dan bulan? Kita kena bahagikan dengan 12. Tahun dan bulan macam mana? Sebab 1 tahun ada berapa bulan? 12. So, bahagi 12. 1 kali 12, 12. Lepas tu kita dapat 22 kan? 22 kan? So, 1 kali 12 lagi kan? Betul? Baki berapa ni? 10. Jadi jawapannya, umur Amara adalah 11 tahun. Baki tadi berapa bulan? 10 bulan. Dia kalau soalan masa ni dia melirik-lirik panjang. Tu yang kena baca betul. Okey, purata umur Amara, kakak dan adiknya adalah 10 tahun 6 bulan. 10 tahun 6 bulan. Berapakah umur adik Amara? Okey, tadi umur Amara, nak sebut nama pun payah. 11 tahun, berapa bulan tadi? 10 bulan. Umur kakak dia berapa tahun? 14 tahun tak ada bulan kan? Okey, so sepadan dulu yang lain ni sebab saya nak buat soalan kedua. Itulah kalau pakai laptop ni lah dia senang. Okey, dia bagi purata.
Okey, bila disebut purata, maknanya kita kena tambah semua umur yang ada, iaitu umur Amara, iaitu 11 tahun 10. Okey, kalau tak boleh buat macam ni lah, susah lah tengok. Kita buat macam ni. Ni tahun, ini bulan. So tadi Amara 11 tahun 10 bulan kan? Kakak dia 14 tahun kan? So jumlah jadi 25 tahun 10 bulan kan? Ini kakak dia campur dengan Amara. Tapi kita dah tahu adik dia berapa. Okey. Dia kalau kita panggil purata, saya tak pasti korang dah belajar belum. Maknanya kalau nak buat purata, umur Amara, tengok, Amara tambahkan dengan umur kakak dia. Okey. Tambahkan kakak kan? Setuju kakak apa kakak? Dan adik dia. Takut tersalah tulis. Tambah. Ada berapa orang ni? Bahagi 3. Dia dapat purata tadi 10 tahun 6 bulan. Tu masuk purata. Saya tak pasti korang dah belajar belum kat sekolah. Tu masuk purata. Nanti korang akan belajar. Bila dia susah cari purata, berapa orang yang korang kena buat? Bagi 3. Kalau ada 5 orang, bagi 5. Kalau ada 6 orang, bagi 6. Kalau ada 7 orang, bagi 7. So dalam kes ni 3 orang. So bagi 3. Bila korang buat ni, dia dah bagi jawapan iaitu 10 tahun 6 bulan. Apa kita nak buat 10 tahun 6 bulan dengan 3 ni? Kita darab. Ingat boleh ingat apa yang saya cakap ni? Kita darab. Jadi 10 tahun 6 bulan darabkan dengan 3. Okey, 6 kali 3 berapa? 18 kan? 10 kali 3? 30. Okey. Masalahnya 1 tahun ada berapa bulan? 12. Jadi kalau dekat bahagian bulan tak boleh lebih daripada 12. So kita kena tolak 12 kat sini. So kalau kita dah tolak 12, 12 tu tinggal 6 bulan. Kita dah ambil 1 tahun tadi kan? 1 tahun nak letak mana? Buang. Tambah dekat tahun lah. Bila kita tolak 12 bulan, kita tambah 1 tahun. So sebenarnya 31 6 bulan ni adalah jumlah untuk Amara, kakak dia dengan adik dia. Jadi umur adik dia kita tak tahu. Kita cuma tahu umur Amara iaitu 11 tahun 10 bulan ni. Lepas tu kita tahu 14 tahun ni adalah umur kakak dia. Jadi kalau kita nak tahu umur adik dia 31 tahun ni 6 bulan, tolakkan dengan umur, hasil tambah umur kakak dia dengan umur Amara. Panjang dia macam dia. Okey, ambil 1 tahun tinggal 30. Kalau kita ambil 1 tahun, dia jadi 12 bulan. Okey, bila kalau macam ni, kita kena tambah kat bawah dulu. Tambah. So jadi 18 kan? 18 tolak 10, 8. Okey, 30 tolak 25, 5 lah kan? Jadi, umur adik dia adalah 5 tahun 8 bulan. Boleh tak yang ni senak korang salin? Sebab ni benda baru. Mula-mula kena salin ni dulu. Lepas tu salin ini. Lepas tu salin ni, yang darab ni. Lepas tu yang last sekali yang pink ni. Boleh?
Ya, sorry. Soalan masa ni ada banyak benda baru Kita tak bagi korang salin kat video lah terus salin tak apa. Dah, alright, let's go. Okey, soalan yang seterusnya nombor 14 ni. Biasa ni soalan ni. Kalau dulu kalau UPSR banyak gila soalan ni. Gila pun tak sebanyak ni. Okey. Berapakah lama tempoh masa? Kalau dia minta tempoh, soalan tempoh maksudnya waktu tamat tolakkan dengan waktu mula. Tapi kalau dia punya ni sama, kita boleh tolak terus. Tapi kalau ada satu yang PM, PM tu maksudnya petang lah. Kita kena tambah 12. AM tak payah. AM terus boleh tolak. Macam ni lah maksudnya. Jam, minit. Jam dia yang waktu tamat itu 9.30 kan. Tolakkan dengan 8.15. Ingat, dia mesti kalau AM, okey. Kalau AM, PM tu tukar tambah 12 dulu. Nanti kalau ada soalan saya tunjuk. Okey, so tolak. Okey, 10 tolak 5 dapat 5 2 tolak 1, 1. 9 tolak 8, 1. Okey, kalau dia minta berapa lamakah tempoh masa, jawapan yang korang dapat ni tulis balik 1 jam. Yes, 15 minit. Kalau tak tulis balik, pastikan dekat sini korang tulis penuh lah. Ni jam, ni minit. Kalau korang tulis terus kat sini, sepatutnya jawapan ni pun akan diterima. Okey? Tapi rajin-rajinlah tulis balik. Okey, jom tengok seterusnya. Cikgu Razak menganggarkan Maria dapat menyiapkan ujian itu lebih awal dalam masa 80% daripada tempoh yang ditetapkan. Nyatakan tempoh masa yang dianggarkan oleh Cikgu Razak. 80% daripada masa yang diberi. Macam mana nak darab? 1 jam berapa minit? Okey, ni masalahnya. Kalau korang nak darab 80% tu, kena tukar dulu. Sebab kena tukar jadi semua jadi minit. Kalau 1 jam 15 minit, korang nak buat 80%, tak boleh. So 1 jam 60 minit, betul? Tambahkan 60 dengan 15, dapat berapa? 75. Alia, jangan sibuk salin. Nanti saya bagi salin sekejap lagi. So, jangan sibuk salin. Sebab tu bila mengajar kat kelas pun kena dengar betul dulu. Cikgu suruh salin pun salin. Tak sempat tak apa. Tak sempat salin tak apa. Yang penting ialah dengar. Dengar apa cikgu cakap tu. Kalau tidak, yang penting ialah dengar. Kalau tulis je kau tak dengar, habis. Okay. Alright. So, 75 kan? Tadi dikata berapa peratus? 80% kan?
80% bersamaan dengan 80% lah kan? Darabkan dengan 75. Okey. Yang ni menarik ni. Potonglah dulu yang mana yang berkenaan. Potong kan? So, lepas tu 75 darabkan dengan 8 dulu kan? Betul? Darab 8. 8 kali 5 berapa? 40. 7 kali 8? Kalau arwah maksa dah kena rotan. 7 kali 8? Sebab tu sesuruh buat CP tu sebab saya nak korang pantas. Tengok belakang. Ha. 35. 35 sebut pun salah. Sebab tu tambah. Tu buat tambah-tambah sekarang. Buat. No. Buat. Tambahlah. Takkan saya nak tunjuk korang yang buat. Saya bagi masa. 7 kali 8. Kalau saya buat CP yang besar lagi cepat. Kalau buat CP yang kecil kena buat banyak kan. CP 8 sampai 7. Tengok belakang juga. Cek betul tak bagi orang yang buat CP, betul tak Mariam? Siapa yang tengah buat? Betul tak 56? Buat CP yang sebuat tu. Lain kali tak boleh tengok belakang. Kalau dalam kelas tuition tak boleh tengok belakang. Sebab senang korang ingat. Bukannya korang tengok belakang. Korang tengok belakang sampai bila pun tak boleh ingat. Betul dah sampai. Betul tak 56? Tengok, saya tunggu korang buat CP. Tak ada masalah. Saya tunggu. Itu yang penting tu. 56. Betul? Alright. So 56 tambah 4. 60 kan? Okey. 600 bahagikan dengan ni 10. So bahagi 10, kita nak gerakkan titik perpuluhan ke kiri ke kanan? Ke kiri. Titik perpuluhan kat sini gerak ke kiri. Jadi dia boleh siapkan dalam masa 60 minit sahaja. 60 minit berapa jam tu? Dia boleh siap dalam tempoh 1 jam. Tapi tak naklah macam tu. Kalau dia bagi masa 1 jam 15 minit, kita gunakan masa tu sebaik-baiknya 1 jam 15 minit. Ini dah siap tak nak cek? Bukan dapat A pun. Dah siap cepat, lepas tu relax tak cek. Macam dapat A, lepas tu dapat tulisan tak dapat A pun. Konon-konon macam dapat A. Saya dulu sepanjang sebelajar, kita akan gunakan masa dengan baik. Kalau 1 jam 5 minit, 1 jam 5 minit. Nah, nanti waktu sekolah menengah di matematik 2 jam. Betul baru sebut matematik. Adnet 2 jam setengah. Tak sempat pun tidur kalau jawab betul-betul. Kalau orang tu tidur masa periksa, maknanya dia gagal. Maknanya dia akan gagal lah. Itulah. Okay. Sebab tu kita kena gunakan masa dengan baik. Kalau masa periksa tu korang tak cek, korang dah siap waktu korang tak cek, korang tak gunakan masa dengan baik, maksudnya korang mengingkari perintah Allah. Sebab dah disebutkan dalam surah Al-As. Betul? Betul tak Najah? Awak sekolah agama? Tak betul? Tak betul. Saya tak boleh lah. Saya tak boleh jadi start lah. Betul lah. Sebab korang tengok selama ni, kalau korang buat soalan, lepas tu korang tak cek, terus lah. Sebab korang tak menggunakan masa dengan baik. Masa dengan waktu pula. Okay. Masa kan sesungguhnya manusia tu berada dalam kerugian. Sebab orang yang dalam kerugian ni sebab dia menggunakan masa dengan baik. Alright. Okay. Saya suka bab masa ni. Sepadan pula ya. Tak payah yang ni tak apa. Yang ni korang tengok video. Sebab nanti, sebab sudah ni kan. Alright. Yang tadi benda baru, betul-betul baru sebab purata ni.
Alright, tengok. Tempoh masa sebenar yang diambil oleh Maria untuk menyiapkan ujian itu adalah pada pukul 9.20 pagi. Okey, dia siap 9.20 pagi. Nyatakan sama ada anggaran Cikgu Razak itu adalah benar ataupun salah. Dia kata si Maria ni boleh siap dalam 60 minit. Okey, kita tengok. Periksa tu mula pukul apa? 8.15. 8.15. Tapi si Maria tu siap pukul 9.20. Tadi Cikgu Razak kata dia boleh siap dalam tempoh berapa minit? 60 minit. Dia mula 8.15 kan? 8.15. Tambahkan dengan berapa minit tadi? Dia siap. Dia Cikgu Razak kata, dia ni pandai ni, boleh siap 60 minit. Oh, action. Kali tak betul. Tak ada, kalau setak, saya akan anggap semua sama. Lepas tu saya cakap kena check. Okay, tambah. Dia siap pukul 8.75 pagi. Adalah pukul 8.75. Tak ada? Oh, tak ada. Lepas tu nama apa? Tolak apa? Tolak apa? Tolak 60 dekat. Betul lah. Nanti kita habis kelas ni. Kelas kita habis nanti ni. Kejap lagi. Pukul. Ya. 8.90. 9.30 lah. Orang yang pandai, dia permainkan masa tadi, cancer, dia pandai lah, dia tahu terror lah matematik. Pukul, kalau saya tanya pukul 9.60, pukul apa? 9.60. 9.60. 10 lah. 60 minit ke 1 jam? Tambah 9, 10, 10 lah. So bermain dengan matematik. Okey, so kita tolak. Patutnya dia habis pukul patutnya dia habis pukul 9 suku. Tapi Cikgu Razak kata dia boleh habis 60 minit, 9 suku dia habis. Tapi dia habis pukul 9.20. Jadi dia lewat berapa minit? 5 minit. Jadi Cikgu Razak salah. Cikgu Razak pun membazir masa. Dia tak suruh check Okey, kena check. Okey, kalau saya memang biasa kan check. Tapi daripada dulu lagi saya biasa kan check. Sebab tu saya tak pernah cakap kat korang, bila suruh buat, saya tak suruh cepat. Tapi saya suruh cepat ke depan. Tapi tengah buat saya tak suruh cepat. Sebab saya nak korang buat betul-betul. Tak penting kalau kita siap semua soalan tapi kita banyak salah. Kita buat semua, kita siap dengan cepat, siap semua tapi banyak salah. Adakah yang tu lebih baik berbanding dengan buat betul-betul tapi tak siap? Tapi kita dapat banyak betul. Mana lebih baik? Ada 40 soalan. Kita dapat buat 35 soalan. Tapi kita dapat buat 35 dengan betul. Tapi tak siap 5 soalan tadi kan? Ada 40 soalan. Kita dapat jawab 40 soalan. Kita salah 10. Sebab buat cepat-cepat. Yang mana lebih baik? Sebab itulah kena buat betul-betul. Tak apa, tak siap tu tak apa. Yang penting ialah soalan yang depan-depan tu mesti betul. Itulah masalah korang ni. Sampailah korang masuk sekolah menengah. Sampailah nanti belajar matematik, belajar admat, siapa yang abang kakak pusing masa ni. Memang bermasalah. Diorang punya masalah ialah masa. Sebab tu gagal. Sebab daripada sekolah rendah ni, cepat, nanti lambat, dah nak masa ni. Kan biasa dengar, biasa dengar kat sekolah kan. Masalah ni. Tak boleh. Alright, lepas tu Encik Faizal memandu dari Johor Bahru pada hari Ahad pukul 9.45 pagi dan tiba di Kuantan pada 13.45.
Okey. So, yang ni tolak je sebab dia dah tukar kepada sistem 24 jam. So, 13.45 ni pukul berapa ni? 1.45 tengah hari. Tengah hari lah, petang lah, petang lah. So, tolakkan dengan 9.45, 45 jadi kosong, 13 tolak 4, 13 tolak 9, 4 jam. Nah, betul lah, daripada Johor Bahru ke Kuantan, 4 jam. Wow. Daripada ke sini ke Kuantan pun lebih kurang 3 jam, 4 jam juga. Laju benar. Okey, laju lah tu. Jarak dari Johor Bahru ke Kuantan ialah 340 km. Kirakan purata jarak yang dipandu oleh Encik Faizal bagi setiap jam. Tempoh masa perjalanan itu dalam kilometer. So, kita nak tahu 1 kilometer tu berapa, setiap jam tu berapa lama dia jalan. Okey, so 340 bahagikan dengan 4. Nak tak berapa? Nak tak berapa bawah 34? 32, yes. So atas 8, baki 2, turun kosong. Okey, 20. Apa saya terus tangan suruh sensor ni? Okey, siap. Ni dah 8 kan? 20 apa? 5. Ya. Bermakna 1 jam dia bergerak sejauh 85 kilometer. Pelan lah dia bawa kereta tu sebenarnya. 85 km dia dapat buat 1 jam je. Pasal tak dekat kalau dekat Lebuh Raya tu, dia ada lambang dia tulis 110 km. Siapa yang biasa naik pergi lalu Lebuh Raya, dia ada lambang 110 km. Maksudnya tak ada lebih 110 km lah. Maksud 110 km tu, kalau kita ni, maksudnya dalam 1 jam. 1 jam perjalanan dapat buat 110 km. Itu maksudnya diikut peraturan lah. Kalau dia buat 1 jam, dia dapat bawa 200 km. Maksudnya dia langgar peraturan lah. Peraturan dia, highway kena bawa 110 km sejam. 110 dalam masa sejam. Tapi dia bawa 220 dalam masa 1 jam. 2 kali ganda. Maksudnya meter kereta tu berpusing-pusing. Tak payah tengok meter kereta. Kau naik kereta tidur je. Tu yang kat bapak korang ni dekat tu, depan tu, dia pun pusing-pusing. Tak adalah sebenarnya, tak boleh lah. So, terlalu laju lah. Nak pergi mana? Mungkin pergi ke alam yang lain. Okay? So, nanti kita sambung lagi. Dia belajar metode ini kena seronok-seronok. Kalau nanti kontak seronok tak best. Okay. Nanti salin apa yang sudah buat tadi. Okay, nanti saya bagi video. Okay, terima kasih.